Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nurul Karisa Minas Abdullah dari kumpulan Putrajaya Highlander ingin membentangkan tugasan kumpulan kami yang bertajuk Majlis Keselamatan Negara. Kami terdiri daripada 4 orang yang diketuai oleh Encik Muhammad Rafi'i, saya, Puan Nur Idayu dan juga Puan Siti Nurul Huda. Ini saya membentangkan tajuk berkenaan dengan pengenalan dan juga sejarah penubuhan Majlis Keselamatan Negara. Majlis Keselamatan Negara merupakan sebuah agensi yang ditubuhkan di bawah Jabatan Perdana Menteri Malaysia yang diketuai oleh Ketua Pengarah Majlis Keselamatan Negara dan juga dibantu oleh bahagian pengurusan keselamatan dan keselamatan strategik. Tujuan penubuhan Majlis Keselamatan Negara ini adalah untuk memastikan penyeragaman dasar-dasar berkaitan keselamatan dan juga arahan mengenai langkah-langkah keselamatan. Langkah yang dipertanggungjawabkan ialah gerakan-gerakan keselamatan, ketenteraman awam serta perkara-perkara yang melibatkan keselamatan negara. Maksud logo Majlis Keselamatan Negara pula iaitu melambangkan aspek keselamatan negara. Simbol NSC yang terletak pada logo tersebut bermaksud National Security Council. Selain itu, terdapat 14 bintang di logo yang melambangkan 14 buah negeri di dalam Malaysia. Simbol keris pula melambangkan kepahlawanan dan 2 ekor harimau membawa maksud kepada simbol keberanian dan juga kegagahan. Pusat pentadbiran Majlis Keselamatan Negara yang terletak di bangunan Perdana Putra, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Putrajaya. Terdapat beberapa cawangan Majlis Keselamatan Negara di beberapa buah negeri yang lain untuk memastikan gerak kerja dan juga pentadbiran yang sistematik. Sejarah penubuhan Majlis Keselamatan Negara. Majlis Keselamatan Negara ini ditubuhkan apabila berlakunya peristiwa pada 13 Mei 1969 iaitu peristiwa rusuhan kaum yang membawa kepada pengisytiharan darurat. Setelah itu, Majlis Gerakan Negara ditubuhkan dan diberi kuasa penuh bagi membantu Perdana Menteri dalam soal keselamatan awam, sistem pertahanan, bekalan dan perkhidmatan serta usaha membaik pulih negara. Namun begitu, Majlis Gerakan Negara pula dibubarkan pada tahun 1971 apabila negara dalam keadaan baik dan stabil. Sidang Jemaah Menteri telah bersetuju untuk menubuhkan Majlis Keselamatan Negara kerana masih merasakan kehadiran ancaman daripada komunis. Akhirnya secara rasmi, Majlis Keselamatan Negara telah ditubuhkan pada 7 Julai 1971. Badan-badan agensi keselamatan di peringkat nasional, negeri, daerah juga turut ditubuhkan bagi memastikan keselamatan negara terjamin dan juga dapat menguruskan sistem keselamatan negara dan apa-apa yang melibatkan aspek keselamatan. Penubuhan Pejabat Urustia Keselamatan Negara, Negeri dan Daerah. Pejabat Urustia ditubuhkan bertujuan untuk pelaksanaan tugas-tugas pentadbiran dalam Majlis Keselamatan Negara. Bahagian Keselamatan Kebangsaan telah diwujudkan semula daripada Pejabat Majlis Kebangsaan Negara pada tahun 1995. Jabatan Perdana Menteri mempunyai kuasa terhadap Pejabat Urustia Keselamatan Negeri dan Pejabat Urustia Keselamatan Daerah yang kemudiannya telah bertukar nama kepada Negara, Negeri dan Daerah. Bahagian Keselamatan Negara juga bertanggungjawab dalam memastikan dasar yang berkaitan keselamatan selaras dengan keselamatan serta memberi arahan pada agensi-agensi yang terlibat. Pasukan Petugas Operasi Khas. Pasukan ini diwujudkan sebagai tindak balas terhadap kegiatan keganasan global. Pasukan ini juga terdiri daripada Polis Diraja Malaysia, PDRM dan juga Agensi Penguatkuasaan Maritim, APMM. Gabungan daripada itu telah diberi gelaran sebagai Pasukan Operasi Khas antara Angkatan Bersenjata Malaysia. Setelah itu, bahagian keselamatan negara sekali lagi telah diwujudkan semula menjadi Majlis Keselamatan Negara. Bahagian Keselamatan Negeri ditukar nama kepada Majlis Keselamatan Negeri, manakala bahagian Keselamatan Daerah ditukar nama kepada Majlis Keselamatan Daerah. Susun atur untuk memastikan Majlis Keselamatan Negara menjadi tugas sebagai pembuat polisi yang berkaitan dengan hal keselamatan negara, memberi arahan secara menyeluruh terhadap hal ehwal keselamatan. Akhir sekali, terdapat 21 arahan Majlis Keselamatan Negara dikeluarkan bagi tujuan mengatasi ancaman-ancaman keselamatan luar.
Samad nombor Menteri 289407 ingin membentangkan berkenaan visi, misi, objektif serta nilai teras bagi Majlis Keselamatan Negara. Okey, Majlis Keselamatan Negara ini telah menyatakan visi, misi serta objektifnya, iaitu bagi memastikan agensi ini dapat ditadbir dengan baik supaya sistem pelaksanaannya dapat bergerak melalui hala tuju yang tepat dan betul. Ini juga bertujuan bagi memastikan setiap fungsi, tugas dan peranan yang dipertanggungjawabkan dapat dilaksanakan. Okey, visi bagi Majlis Keselamatan Negara adalah Malaysia sebagai negara yang aman, sejahtera dan berdaulat. Manakala visi bagi Majlis Keselamatan Negara pula adalah meneraja penggubalan dasar dan pengurusan keselamatan negara secara komprehensif, bersepadu dan berkesan. Okey, terdapat 6 objektif pelaksanaan yang strategik Majlis Keselamatan Negara bagi tugas serta tanggungjawab yang diberikan terlaksana dengan baik. Antaranya adalah yang pertama, peneraju pengurusan keselamatan negara. Yang kedua, pemeliharaan hak-hak kedaulatan dan kepentingan strategik negara. Yang ketiga, pemerkasaan ketahanan nasional. Yang keempat, penggerak utama komuniti keselamatan negara. Yang kelima, peningkatan kolaborasi dan perkongsian sumber. Dan yang keenam adalah pemantapan kapasiti dan kompetensi organisasi. Okey, Majlis Keselamatan ini juga menyelaraikan 6 nilai-nilai teras bagi memastikan Majlis Keselamatan Negara dapat memberi tahap prestasi yang memberangsangkan, iaitu yang pertama, kepimpinan strategik. Yang kedua, profesionalisme. Yang ketiga, kesiapsiagaan. Yang keempat, semangat berpasukan. Yang kelima, beriltizam. Serta yang keenam pula adalah integriti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ina Udayu binti Faridin, nombor Metrik 289158, akan membentangkan tentang fungsi teras dan peranan Majlis Keselamatan Negara. Pelbagai jawatan kuasa telah ditubuhkan bagi membantu MKN dalam melaksanakan fungsi-fungsinya. MKN merupakan sebuah agensi yang bertanggungjawab dalam memainkan peranan penting tersebut. Teras utama MKN iaitu mempertahankan kedaulatan negara dan kepentingan strategik, pengurusan krisis dan bencana dan pengurusan sempadan tanah, maritim dan udara. Bagi mempertahankan kedaulatan negara dan kepentingan strategik, Ketua Pengarah MKN telah memberikan jaminan mengenai Pangkalan Maritim Abu Bakar iaitu ABMB akan terus ditingkatkan bagi memperkukuh kedaulatan perairan negara. ABMB adalah bawah tanggungjawab Zon Maritim Tanjung Sedili yang berperanan melindungi nelayan Malaysia. Ini merupakan salah satu pengurusan strategik negara dalam memastikan keselamatan sempadan dan perairan negara. Kedua, bagi pengurusan krisis dan bencana, arahan MKN 20 yang meletakkan dasar dan mekanisme agenda dalam menguruskan dan menyelesaikan isu-isu krisis dan bantuan bencana terhadap negara, negeri dan daerah. MKN mengatur strategi, arahan, pelan tindakan dan tujuan dalam proses menguruskan krisis dan bencana bagi memastikan pengurusan berjalan lancar. MKN mengawal selia sepanjang proses bantuan bencana serta membuat pengauditan pengurusan bagi bertujuan pengurusan isu krisis dan bencana yang melanda negara dapat diatasi dengan berkesan. Okey, seterusnya bagi pengurusan sempadan tanah, maritim dan udara, MKN bertindak dalam pengurusan sempadan negara, melibatkan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, Pasukan Gerakan AM, PDRM dan Tentera Diraja Malaysia di bawah MKN untuk memastikan keselamatan sempadan negara. Maritim Malaysia telah meningkatkan penguatkuasaan atau gerak aset-aset kerajaan. Penguatkuasaan tertumpu pada kawasan-kawasan yang dinamakan hotspot dalam zon maritim Malaysia. Pasukan Gerakan AM iaitu PGA memainkan peranan penting dan merupakan agensi tunggal negara bagi penguatkuasaan kawalan sempadan. Di Perlis, Perak, Kelantan dan Kedah, TDM telah menghantar anggota Batalion ke-20, Regimen Askar Melayu Diraja, Batalion 7 dan Regimen Sempadan dari Bintulu bagi memastikan peningkatan kekuatan kawalan sempadan agar dapat mengekang pencerobohan kehadiran pendatang asing tanpa izin. Okey, kemudian saya akan membentangkan berkenaan dasar keselamatan negara. Okey, dasar keselamatan negara adalah untuk mengekal, melindungi dan mempertahankan nilai-nilai teras keselamatan negara dalam keterusan negara Malaysia sebagai sebuah negara yang berdaulat, aman dan sejahtera. DKN juga merupakan rujukan utama kepada kementerian dan agensi di setiap peringkat pentadbiran kerajaan, persekutuan, negeri dan daerah di dalam tadbir urus keselamatan negara secara menyeluruh, dan merupakan pendekatan yang strategik untuk membentuk hala tuju pengurusan keselamatan negara.
Ini jelas membuktikan bahawa kerajaan sentiasa komited dalam memastikan keselamatan negara berada dalam keadaan yang terjamin dan dipelihara sentiasa. Kerjasama rakyat untuk menjamin keterusan Malaysia sebagai negara yang merdeka, berdaulat dan selamat berdasarkan prinsip negara iaitu demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan seperti yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Bukan sahaja difokuskan untuk masyarakat pada masa kini sahaja, malah untuk agensi yang akan datang. DKN 2021 sehingga 2025 merupakan dasar yang memayungi dasar-dasar khusus berkaitan dengan keselamatan yang meliputi pelbagai kementerian serta agensi kerajaan di peringkat pentadbiran kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Hal ini termasuklah Kertas Putih Pertahanan, Dasar Keselamatan dan Ketenteraman Awam serta Kerangka Dasar Luar Malaysia Baharu dan strategi lain yang akan digubal nanti. DKN diperkenalkan adalah sebagai dokumen untuk menghadapi pelbagai ancaman keselamatan yang semakin dinamik dan kompleks. Dengan ini, DKN pelaksanaan untuk strategi utama mampu untuk memastikan nilai-nilai teras negara dipertahankan dan dapat dijadikan negara Malaysia bebas daripada bermacam bentuk dan jenis ancaman, dan ancaman bukan sahaja dalam bentuk atau bersifat fizikal, malah dalam bentuk pemikiran masyarakat di Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Rafi'i bin Kamarul Zaman, nombor metrik 289121, ingin membentangkan landscape keselamatan. Negara Malaysia telah melalui perubahan yang mencabar dalam memastikan kedaulatan, keselamatan dan ketenteraman awam. Hal ini kerana landscape keselamatan negara kini semakin kompleks dengan adanya pelbagai ancaman daripada pelaku negara dan pelaku bukan negara. Antara usaha dalam memastikan kedaulatan dan keselamatan negara terjamin adalah dengan melihat keadaan geopolitik negara mengikut setiap peringkat iaitu serantau dan antarabangsa. Yang pertama, keselamatan negara. Dunia pada hari ini sedang berdepan dengan ketidaktentuan dalam keselamatan sumber tenaga dan negara masih bergantung pada sumber tenaga fosil. Perebutan terhadap tenaga fosil boleh berlaku yang kemudian mencetuskan konflik di antara negara serantau dan antarabangsa. Yang kedua, kerampuhan dalam perpaduan nasional. Isu-isu yang menyentuh tentang perkauman, etnik, agama, kepercayaan dan kebudayaan yang tersebar banyak di media sosial tanpa sekatan yang betul sehingga menimbulkan konflik di antara kaum di Malaysia. Konflik ini yang akan melemahkan objektif atau hasrat negara untuk mewujudkan sesebuah masyarakat yang bekerjasama, bersatu padu dan progresif. Yang ketiga, cabaran dalam sistem demokrasi negara. Usaha dan gerakan daripada rakyat untuk menjatuhkan sesebuah kerajaan yang sedang pentadbir. Antaranya, gerakan parti pembangkang yang ingin menjatuhkan kerajaan Parti Nasional, gerakan anti PKR, Perhimpunan Bersih 440 dan sebagainya. Yang keempat, pendatang asing tanpa izin dan pelarian. Individu yang menceroboh masuk ke sesebuah negara tanpa permit yang sah. Pelarian dalaman dan pelarian luaran yang menyebabkan pergolakan politik, kesahihan penempatan dan sebagainya. Kedatangan parti dan pelarian dalam negara dapat memberikan pelbagai kesan termasuklah sosial, ekonomi, jenayah, politik dan hubungan diplomatik. Malaysia telah menerima banyak ancaman daripada pendatang asing tanpa izin yang kebanyakan datang daripada negara yang sepadan dengan Malaysia, dan pelarian pula adalah daripada golongan Rohingya yang seterusnya menimbulkan ketidaktenteraman masyarakat Malaysia dan dapat menggugat keselamatan negara. Yang kelima, konflik dalam tuntutan wilayah. Isu tuntutan wilayah yang bertindih dan pertikaian wilayah darat, maritim dan udara dengan negara jiran dan negara kuasa besar menjejaskan kedaulatan negara, yang mana hubungan dua hala negara dengan negara jiran yang boleh mencetuskan konflik bersenjata yang seterusnya berpotensi untuk mendapat campur tangan daripada pihak luar yang berkepentingan. Antara yang terjadi pada negara kita adalah tuntutan wilayah oleh negara Filipin terhadap Sabah. Yang keenam, keselamatan cyber. Perkembangan pesat dalam teknologi telah mendorong manusia untuk tertumpu kepada teknologi maklumat dan komunikasi iaitu ICT, memberi ruang dan peluang kepada kebocoran maklumat negara dan keselamatan cyber negara terancam. Munculnya penggodam yang bertauliah, penipu cyber atau scammer dan sebagainya yang mampu melemahkan sistem ICT dalam sesebuah negara. Yang ketujuh, kejadian bencana alam. Bencana seperti banjir, ribut, penyakit berjangkit, wabak, kemarau, tanah runtuh, jerbu dan kenaikan paras laut. Perkara ini telah menjejaskan kehidupan seharian masyarakat dan melemahkan produktiviti mereka dalam melakukan urusan seharian serta memberikan impak kepada pentadbiran negara.
pada baru-baru kini yang melanda di negara kita iaitu banjir di Selangor sehingga menanggung kerugian sebanyak RM15 bilion dan kejadian tanah runtuh di Cameron Highland. Yang ke-8, pandemik dan wabak penyakit. Terdedah dengan virus COVID-19 dan kemunculan virus baru seperti virus Omicron yang boleh menjejaskan sistem kesihatan dan keselamatan awam. Penularan wabak pandemik dan penyakit yang berjangkit berpunca daripada dalam dan luar negara dapat menjejaskan tahap sosioekonomi negara. Keprihatinan yang kurang terhadap penyakit tidak berjangkit seperti kencing manis, darah tinggi dan sebagainya mampu memberi kesan kepada kewangan negara. Dan yang terakhir, nombor 9 iaitu bekalan makanan. Kelangsungan sesebuah negara juga bergantung kepada jaminan bekalan makanan. Pertambahan penduduk dunia telah meningkatkan lagi permintaan kepada sumber makanan. Kegagalan sesebuah negara untuk menguruskan sumber makanan akan menimbulkan persaingan kepada sumber makanan dan mereka akan bergantung kepada sumber yang lain. Isi kandungan yang terakhir iaitu kesimpulan. Secara kesimpulannya, dapat diklasifikasikan bahawa Majlis Keselamatan Negara adalah satu agensi yang ditubuhkan di bawah Jabatan Perdana Menteri yang bertanggungjawab untuk mengurus dan mengawal pelaksanaan dasar-dasar yang berkaitan dengan keselamatan negara. Kewujudan dasar seperti Dasar Keselamatan Negara adalah menjadi rujukan utama untuk kerajaan dalam memastikan keselamatan, keamanan dan kedaulatan Malaysia daripada pelbagai bentuk ancaman dalaman dan luaran seperti konflik-konflik lain yang mampu melemahkan keselamatan negara. Akhir sekali, kerajaan hendaklah memastikan keselamatan dan kelangsungan negara terus berada dalam keadaan baik walau apapun bentuk perubahan yang akan berlaku kepada persekitaran keselamatan negara pada masa yang akan datang. Sekian.